Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati barisan takbir masjid, ahli-ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali mari dah sama-sama kita niat beriktikaf di dalam masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Dan seterusnya sama-sama kita duduk tenang, beribadat, bersolawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping tu sama-sama, di samping bersalawat, berzikir, ada tengah hari sebelum daripada kita memulakan khutbah dan solat Jumaat pada hari ini, insya-Allah kita juga akan sama-sama berkongsi tazkirah. Mudah-mudahan tazkirah yang ringkas ini boleh meningkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita faham. Walaupun masa kita sangat singkat untuk tazkirah pada tengah hari ini, jadi saya rasa tidak ada masalah sebab kita dididik oleh situasi semasa dengan tazkirah yang pendek, macam TikTok, YouTube dan sebagainya. Jadi pendeklah, walaupun pendek tak apa, insya-Allah bermanfaat pada kita. Mudah-mudahan kita semua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk tengah hari ini saya ingin berkongsi pada diri saya sendiri dan juga kepada ahli-ahli jemaah sekalian tazkirah mengenai dengan, dalam bahasa Arab dipanggil al-iqtisad bil ibadah, iaitu bersederhana dalam ibadat. Dalam bahasa moden, al-iqtisad dia panggil berekonomi. Berekonomi, sebagaimana kita bijak berekonomi dalam hidup kita, maka kita juga hendaklah bijak dalam beribadat. Kalau kita bijak dalam ekonomi saja, sedangkan dalam ibadat kita tak bijak, maka kita orang yang rugi. Sebab itulah kedua-dua ni, ekonomi dan ibadat, kita kena sama-sama bijak, supaya kita hidup di dunia ni kita selesa, mendapat rahmat ilmu daripada Allah dengan bijaknya kita mengatur ekonomi. Begitu juga di akhirat nanti kita tergolong di kalangan orang yang sangat berjaya di sisi Allah di akhirat nanti, disebabkan kita bijak beribadat ataupun berekonomi tentang ibadat. Maksudnya di sini bersederhana. Begitulah maksudnya dari sudut bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha, qala Allah taala, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Maha suci Allah. Allah Ta'ala berfirman, maksudnya tidaklah kami turunkan ke atas kamu wahai Muhammad ayat-ayat suci Al-Quran untuk menjadikan kamu ataupun untuk mendapat keburukan. Tashqa ni kecelakaan, tetapi Allah turun ke Al-Quran ni untuk memudahkan kita, memudahkan kita dari sudut ibadat dan juga kehidupan, tata cara kehidupan yang dikehendaki oleh Allah di atas muka bumi yang Allah cipta ini. Dan Allah berfirman lagi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surah Al-Baqarah ayat yang 185. Allah mengkehendaki kamu wahai umat Nabi Muhammad kemudahan. Dengan turun Al-Quran ni Allah beri mudah kepada kita beribadat. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kamu kesusahan. Yang mana kalau kita baca sejarah sirah umat-umat dahulu, ibadat mereka sangat berat berbanding dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah dalam harian kita,
hidup di atas muka bumi Allah ni, perkara-perkara yang kita kena tahu tentang ilmu beribadat ni ialah al-iqtisad, berekonomi ataupun bersederhana. Bersederhana supaya kita tidak kecewa. Sebab orang yang buluh ataupun orang yang melampau dalam ibadat ni, dia akan kecewa. Sebab itulah ibadat ni, ulama-ulama membagi ibadat ni dia ada dua. Satu, ibadat yang melibatkan al-fardi, ibadat individu. Bila sebut ibadat berkaitan dengan individu, maka kita boleh bebas membuat mengikut kemampuan kita, iaitu kemampuan dari sudut masa kita, kerja dan ibadat kita dan sebagainya, kita bebas. Kita tidak terikat dengan sesiapa. Tapi kalau satu lagi ibadat, iaitu dia panggil ibadatul jama'i, yang melibatkan orang lain. Ini khususnya orang-orang yang bergelar dengan imam, ketua dan sebagainya, dia terlibat dengan jama'i. Jadi orang-orang yang terlibat dengan jama'i, contohnya imam lah, kita kata yang paling dekat dengan kita, harian kita, surau, masjid dan sebagainya. Orang yang jadi imam, dilantik menjadi imam, dia kena sangat-sangat tahu tentang al-iqtisad ataupun bersederhana dalam ibadat ni. Sebab apa? Sebab dia boleh menyebabkan jemaah kita tak nak beribadah, tidak mau beribadah. Sebab itulah pernah berlaku pada zaman Nabi, ada riwayat menyebutkan kisah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni dia suka baca Al-Quran ni panjang bila solat. Tiba-tiba ada seorang makmum, sebab terlampau panjang dia baca, dia mufarakah. Mufarakah solat dia disebabkan oleh Muaz baca panjang sangat. Ni ada riwayat ni. Jadi makmum tu mufarakah. Ada di kalangan makmum dia sedar ada seorang makmum dia mufarakah, lalu dia bagi tahu kepada Muaz, wahai Muaz, ada seorang makmum kita ni, Muaz ni sahabat Nabi lah, mufarakah daripada sembahyang, kau jadi imam tadi. Jadi Muaz cakap itu sifat orang munafik. Jadi orang ni tu, orang bagi tahu kat dia, Muaz cakap kamu ada sifat munafik sebab mufarakah dengan imam. Lalu orang ni pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, seolah-olah begitulah. Dia mengadu tentang Muaz, mengatakan dia demikian sebab dia mufarakah, sedangkan dia ada masalah yang nak cepat, perlu cepat solat. Jadi Rasulullah memanggil Muaz dan Rasulullah tegur kepada Muaz, bila jadi imam jangan baca panjang. Sebab ibadat tu ibadatul jama'i, yang melibatkan ramai orang. Jadi imam ni kita kena tahu, bila jadi imam jangan baca terlampau panjang, sebab di belakang kita ni ada makmum. Itu dia panggil al-iqtisad, sederhana ataupun berekonomi dalam ibadat ni, supaya ibadat kita ni kekal lama. Kalau kita boros ni maksudnya ibadat terlampau banyak, menyebabkan kita cepat habis semangat, habis itu, habis ni, maka kita tak buat ibadat. Sebab tu dalam Islam ni beriktisad ataupun bersederhana dalam ibadat ni sangat dituntut. Kita baca satu hadis, mungkin sempat satu hadis je. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Bahawa Nabi suatu hari Nabi masuk ke dalam rumah dia, ke dalam rumah Aisyah, sebab Nabi ni isteri dia ramai. Tiba-tiba ada seorang perempuan dalam rumah dia bersama dengan Aisyah. Qala man hazihi? Nabi tanya pada Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, siapa perempuan ni? Qalat hazihi fulanah. Aisyah kata, ini fulanah, ini seorang perempuan. Dia tak sebut nama. Dia di antara adat-adat hadis sahabat Nabi ni, bila nak sebut ataupun Nabi sebut sesuatu sifat yang tak elok, dia tak sebut nama. Tazkuru min salatiha. Aisyah kata, perempuan ni dia dah bagi tahu kat aku tentang solat dia, banyaknya solat dia. Kalau kita sebut solat, puasa, ibadat sangat banyak. Jadi Nabi kata, qala mah alaikum bima tutiqun. Nabi kata mah ni dalam bahasa Arab dia panggil kalimatul rijz,
amaran ataupun tegur. Nabi kata jangan. Nabi larang jangan. Alaikum bima tutikun. Hendaklah kamu buat ibadat mengikut kemampuan kamu. Kemampuan kamu. Bila sebut mampu ni, dia mampu banyak perkara. Di antara mampu dari sudut masa kerja kita, mampu dari sudut keupayaan kita, tenaga dan sebagainya. Itu maksud mampu. Fawallahu dan Allah ni la yamullullahu, sesungguhnya Allah tidak akan jemu dalam sesuatu ibadat hambanya hatta tamullu, sehingga kamu jemu. Wa kana ahabbuddina ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, dan adalah sebaik-baik sekasih-kasih agama ataupun ibadat di sisi Allah mada wa masahibu alaihi, selama mana berkekalan tuan ibadat tu ke atasnya. Apa maksud yamul? Allah ni jemu juga. Yamul kalimah jemu. Allah jemu juga. Maksud jemu di sini ialah dia sebab Al-Quran dengan hadis ni, Allah nak memahami manusia, maka Allah turunkan dia dalam bahasa manusia. Bacaan Allah Ta'ala panasiyahum, mereka lupa Allah, maka Allah melupakan kamu. Allah ada sifat lupa juga. Jadi Al-Quran ni Allah turunkan ke dalam bahasa manusia. Jadi nak bagi faham kepada manusia, maka Allah bagi bahasa manusia. Tapi maksud dia hendaklah yang muwafaqah ataupun sesuai dengan sifat Allah tu. Jadi Allah ni maksud jemu di sini ialah dia kata maksud jemu ni, dia kata la yaqta'u jazaa'u a'malukum wa ya'amalukum ma'adatal mal hatta tamullu fatatraku. Maksudnya Allah akan membalas amalan kamu sebagaimana kamu bermuamalah dengan harta hatta tamallu, sehingga kamu jemu, wa tatraku. Maksudnya Allah nak bagi tahu pada kita perkara yang kita buat bila kita jemu, maka Allah tak suka. Allah tak suka. Sebab tu bila kita buat kena berekonomi, bersederhana, supaya amalan kita tu berkekalan. Sebab itulah dalam hidup kita ni, buatlah satu amalan yang kita boleh kekalkan dia. Kalau kita ni jenis suka berzikir, kita berzikir suatu kalimah yang kekal. Contohnya lepas solat 10 kali. Kalau kita jenis suka selawat, yang lain tu kita boleh tambah. Yang ni yang kekal harian. Kalau kita boleh bersedekah RM1 sehari datang waktu subuh, kekal yang tu. Yang lain tu ada masa kita buat, ada masa tak boleh buat, tak apa. Tapi yang kekal tu lah yang menjadi syahadah di sisi Allah nanti, menjadi penyaksian untuk kita di akhirat nanti. Sebab tu dalam amal ibadat ni kita buat biar sikit tapi istiqamah. Dan pengajaran hadis ni sangat banyak lah, sangat banyak pengajaran dia. Di antaranya dia kata gharibul hadis, lafaz yang jarang ni al-milal jemu. Dia kata istisqal syai'in wa nufur nafsi anhu ba'da mahabbati. Jemu ni, apa maksud jemu sini ialah kita memberatkan sesuatu pada diri kita dan diri kita jadi tak suka selepas kita mengasihinya ataupun suka kepada dia. Kita beratkan ibadat kita, maka kita jadi tak suka lepas tu. Sebab berat tu lah yang menyebabkan kita tak suka sebenarnya. Dan istimbat hadis dia kata jawazus su'al an dakhilil baiti min nisa' wa rijal. Dalam hadis ni nak bagi tahu kita dalam agama Islam ni kita boleh boleh tanya sama orang yang masuk dalam rumah kita siapa. Sebagaimana Nabi tanya kepada seorang perempuan tu yang masuk dalam rumah Aisyah. Dia boleh tanya. Dan yang kedua, dia kata jawazul zikrul wasfi amamal alim di yusahhihal qata'. Seseorang tu
boleh bagi tahu sesuatu sifat. Kadang-kadang orang yang bagi tahu dia tak tahu sifat tu baik ke tak baik. Hanya orang yang ada ilmu je boleh membezakan. Kalau kita kata apa ni, semaya manyuk, bagus semaya manyuk ni, bagi kita yang tak ada ilmu memang baguslah. Tapi bayangkan bagi orang yang ada ilmu seperti Nabi boleh tahu dah orang ni sembahyang terlampau banyak, suatu hari nanti dia tak akan nak sembahyang tu. Sebab apa? Sebab berat. Terlampau memberatkan diri dia, menyebabkan dia jadi tak nak solat. Jadi Nabi terus tegur dia. Walaupun sifat tu apa ni, sembahyang tu baik, tapi ada sesuatu yang akan muncul daripada kebaikan tu jadi tak baik. Jadi Nabi terus tegur kepada apa ni, perempuan yang bersama dengan Aisyah tu tadi. Dan pengajaran lain lagi dia kata istihbabur rajzi 'inda ru'yatil munkar. Kita sangat-sangat digalakkan memberi tegasan ataupun teguran terus ketika kita melihat benda-benda yang mungkar. Kita tengok je benda mungkar, kalau kita tak boleh nak tegur dengan mulut, kita tegur dalam hati kita, sebagaimana hadis yang masyhur yang kita semua tahu. Ada seterusnya taghyirul munkari indal ilmi bihi ma'al qudrati ala taghyirih. Kita nak menentukan benda-benda mungkar ni, kita kena ada ilmu. Kadang-kadang benda mungkar ni dia datang dalam keadaan kita tidak ada ilmu. Kita nampak baik tapi dia tak baik. Sebab apa? Sebab kita tidak ada ilmu. Yang ni banyak sekali lah, banyak sekali sebagaimana berlaku zaman kita. Kalau kita nak tafsir satu-satu memang sangat banyak lah. Saya rasa setakat tu saja. Ada 3 minit lagi ada apa nama ni, makluman daripada pihak masjid. Jadi setakat tu saja. Lagipun kita di zaman TikTok, ilmu-ilmu ni kita bagi sikit-sikit supaya ingat di hati kita dan kita buat ibadat mengikut kemampuan kita, dan itulah sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan istiqamahnya. Jadi setakat tu saja.